إن شاء الله سنواصل في باب الحديث الدرس الثالث وجوب منع الظلم ودفعه. إن شاء الله نحن سنقرأ الحديث معا ثم نحن سنتعرف عن معاني كلمة مختارة وبعدين نحن سنشرح الحديث إجمالا ثم ماذا يستفيد وما يرشد إليه حديث سنأخذ ما يرشد إليه الحديث. طيب هيا نقرأ الحديث معا. وجوب منع الظلم ودفعه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. من تحجزه? Tegahlah ia. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. So tolonglah saudara kamu yang zalim, yang berlaku zalim dan yang kena zalim. Faqala rajulun, maka ada sahabat, antara sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, kami memang tolong idza kana mazluman, yang kena zalim. Afara'aita idza kana zaliman? Apa pandangan kamu jika dia zalim? Kan? Apa pandangan kamu jika dia zalim, dia orang yang melakukan kezaliman? Kaifa ansuruhu? Bagaimana saya hendak menolongnya? Qala tahjizuhu. Rasulullah bersabda, tahjizuhu. Maksudnya, au tamna'u. Tegahlah dia. Minaz zulmi fa inna zalika nasruhu. Tegahlah dia daripada melakukan kezaliman. Kat situ adalah cara kita menolong dia, selamatkan dia daripada berbuat zalim. Taib. Ma'ani kalimat zaliman zaliman jairan. Aina zaliman? Zaliman bermakna jairan. Kalau zulman jauran. Au taghiyan tagha. Mazluman mu'tadan alaihi. Ini yang kena buat lah, yang kena zalim lah. Mu'tadi bihi. Tahjuzuhu tamna'uhu an ghairihi. Unsur yakni imtana'a min zalim wasa'ada al-mazlum. Imtana'a min zalim, cegah orang daripada buat zalim, wasa'ada al-mazlum, dan tolong orang yang kena zalim. Tamna'uhu takuffuhu. Tamna'uhu takuffu maksudnya cegah dia, maksudnya sekat dia. Halang dia. Taib. ما هي معلومة إضافية يوجد في هذه عن راوي على هذا الحديث وهو أنس. كنيته أبو حمزة. أبو حمزة هذه كنيته لأنس. ما اسمه لو السؤال يحتاج إلى ما اسم هذا الراوي أنس بن مالك. لو بماذا يكنى الراوي أبو حمزة. طيب. أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري المدني رضي الله عنه. مرة ثانية اسمه أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري المدني رضي الله عنه. مرة ثانية أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري المدني radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari Al-Madani. Nisbah. Abu Hamzah ma hiya kunyatuhu? Abu Hamzah. Mata tuwfiya? Tuwfiya fi sana 93 hijriyah. Wa kam umruhu fi hina izin, yani hina tuwfiya, wa umruhu 103 sana. كيف نشأته؟ عرف عن نشأته. النشأة أنس بن مالك. النشأة أبو حمزة. النشأة
الراوي ولد بعد البعثة بثلاث سنة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. Faham tak? Dia dilahirkan selepas daripada kebangkitan Rasulullah sebagai Rasul. Maksudnya selepas Rasulullah diutuskan sebagai Rasul, 3 tahun selepas tu dia dilahirkan. Okay. Wa qaddama Rasulullah, dan dia telah berjumpa dengan Rasulullah wa ibnu 10 sinin, masa umur dia 10 tahun. Maksudnya 13 tahun kemudian selepas Rasulullah dibangkitkan, dia bertemu dengan Rasulullah. Maksudnya dia masih Islam lah. Wa kana akhirus sahabah mautan bil Basrah. Dan dia bukan masuk Islam, maksudnya dia Anas bin Malik kenalkan siapa? Nanti awak kena cari. Ada kat bawah tu. Dia hadam, maksudnya ibu dia bawa dia pergi jumpa Rasulullah, menjadi hadam Rasulullah masa umur dia 10 tahun. Wa kana akhirus sahabah mautan bil Basrah, dan beliau juga merupakan antara sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Okay. Kaifa ahlakuhu wa huwa qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Dia menjadi khadam kepada Rasulullah selama 10 tahun. Wa nasya'a fi baitin nubuwah wa ta'addab bi adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, bila dah duduk dengan Rasulullah tu, tentulah dia beradab dengan sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, maksudnya mungkin awak boleh cari lebih banyak lagi cerita tentang Anas bin Malik ni. Banyak yang beliau tahu tentang Rasulullah. Beliaulah yang bawakan tongkat Rasul, pakaikan selipar untuk Rasulullah. Beliau juga yang simpankan sikat dan siwak Rasulullah. Maksudnya memang betul-betul menjadi khadam. Baik. Okay. Hayana ila ma'anil kalimat. Baik. Syarhul hadis ijmalan. Hadzal hadis dalilun ala wujubi nasrul mazlum wa ala wujubi nasrul zalim. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya menolong orang yang kena zalim, wa ala wujubi, dan juga wajib tolong orang yang membuat zalim. Wa qad nabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat sini Rasulullah menjelaskan, memperingatkan kepada sahabat. Maksudnya Rasulullah memperbetulkan al-afkar, apa yang difikir oleh para sahabat. Maksudnya para sahabat mungkin maksudnya berfikir tentang nak tolong tu tolong orang yang kena zalim sahaja. Okay, tapi Rasulullah betulkan kena tolong orang yang wajib tolong, orang yang buat zalim pun kena wajib tolong. Fafihi tazkiri muslim bihuquqi ukhwati islamiyah. Maksudnya dalam hadis ni mengingatkan kepada muslim tentang hak-hak ukhuwah Islam. Maksudnya kita nak jaga ukhuwah, kita tak kisah siapa, sama ada orang tu dia zalim ataupun dia kena zalim. Maka orang yang zalim tu kita kena bantu dia supaya dia tidak melakukan kezaliman. Contoh, kita tahu orang tu dia suka apa ya? Contoh, awak ada adik yang suka, awak ada adik 2-3 orang. Contoh, adik yang ketiga ni suka sakat adik yang keempat ni kan. Maksudnya kalau adik keempat buat salah, adik ketiga buat salah, mesti adik yang keempat yang kena. Contoh je ni. Okay, jadi awak kena nasihatkan, kena bantu adik yang keempat supaya dia tidak dizalimi, dan juga bantu adik yang ketiga supaya dia tidak membuat zalim. Kan, untuk menjaga ukhuwah, supaya kita ni sentiasa berbaik-baik dengan adik-beradik. Begitu juga dengan kawan-kawan. Wa huwa dalilun ala samahatil Islam. Dan ini juga fala yakhzul akhahu. Maka jangan kita sia-siakan saudara. Fala yakhzul akhahu, jangan sia-siakan saudara. Maksudnya kita dah berukhuwah dengan dia, kita jaga persahabatan tu. Jangan sia-siakan dia. Okay. Wa huwa dalilun ala samahatil Islam. Dan ia juga merupakan dalil, bukti
toleransinya Islam. Kan. Wal hadis aidan dalil ala tahrimul asabiyyatil jahiliyah fi nusratil qabilah wa ashirah bil batil. Dan hadis ini juga sebagai dalil bukti tentang dalil kepada pengharaman asabiyah al-jahiliyah, berpuak-puak. Kalau dulu jahiliyah ni suka asabiyah, berpuak-puak. Saya dah cakap kan tentang berpuak-puak ni. Okay, jangan kita duduk set-set yang pandai aja. Orang-orang yang lemah kita tinggalkan. Sepatutnya kita kena bercampur. Jangan set-set kita je. Maksudnya kita bantu saudara kita. Sebab ni kita datang daripada ayah yang sama, Nabi Adam. Kita dari keturunan yang sama, tak ada bezanya. Kalau kita tengok pada yang beza antara kita adalah takwa. Okay. Ataupun nak duduk set-set sekolah Sri Abim, Sri Aisyah. Ini ashabiyah jahiliyah fi nusrati kabilah, yang mana orang jahiliyah ni suka menolong satu kabilah dan dan keluarga dengan cara yang batil, cara yang tak betul. Okay, taib. Maza yastafadu wa ma yushidu ilahi al-hadis. Awalan, al-Islam nizamun syamil yatanawadu mazahirul hayat jami'an. Islam tu adalah undang-undang yang syumul, yang merangkumi keseluruhannya, yatanawalu mazahirul hayat jami'an. Dia mengambil berat juga tentang kehidupan, keadaan kehidupan keseluruhannya. Kibah al-iltizam bi adabil muamalat ma'an nas wa ibtigha'i mardatillah. Maksudnya melazimi adab-adab dalam berkomunikasi sesama manusia di samping mengharap ridha Allah. Okay, jim ta'zim wa haqqul muslimin wa islahi zatul bayyin wa syafaqa alaihim. Okay. Ta'zim, memuliakan hak-hak, mengiktiram, menghormati hak-hak muslim, wa islahi, dan memperbaiki zatil bayyin di antara dua sahabat, memperbaiki hubungan di antara dua sahabat, wa syafaqa alaihim, dan juga syafaqah. Mana syafiqah? Belas baik, berjinak-jinak ke atas mereka. Wadal hal-hathu ala tadamun wa ta'awun fi daf'il mazalim hifzan salamatil mujtama. Okay, galakan untuk saling tadamun, menjamin, kuat menguatkan, wa ta'awun, tolong menolong, fi daf'il mazalim, dalam mencegah kezaliman, hifzan, sebagai tanda kita menjaga, memelihara salamatil mujtama, kesejahteraan masyarakat. Wallahu a'lam.